Saya ada di Kuala Lumpur, tapi insya-Allah lah kalau sempat program tu habis awal saya main. Tapi saya tak berani nak janji. Kita cakap macam tu, tapi kita main juga. Tak apa. Kalau kita tak main, tak apa. Masalahnya insya-Allah tu kita kerap salah guna insya-Allah supaya kita nak lepas diri kita. Allah Subhanahu Wa Taala bahasakan orang yang mengumpat ni sama level dia macam keji dan buruk dan haramnya makan macam kita makan daging saudara kita sendiri. Mana punya tangan yang keji dan khianat tu dia pergi conteng muka-muka pemimpin front liners apa semua kan, muka agung lah YDP agung kita. Lepas tu ada beberapa pemimpin lah, KPM, Datuk Nisham tu semua lah dia pergi lukis. Susah lah tuan-tuan nak lukis potret muka orang kat situ apa semua tu, kesenang tu. Dia tu berdiri tengah panas berjam-jam. Berdiri tu tak apa, kemahiran tu. Apa perasaan dia apabila semua karya lukisan dia terpaksa cat colour putih, hilang macam tu je. Allah, sedih dia. Tapi viral tak tahulah. Bila melibatkan YDP Agung ni, yang di-Pertuan Agong ni, dia cepatlah. Saya rasa esok dah boleh tahu lah siapa hak punya kerja tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pengurusi Hajatan Kuasa, tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dan dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala setelah kita menunaikan fardu maghrib secara berjemaah, dan kemudiannya kita duduk dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga termasuk di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak dia jadi orang baik, orang bagus, maka Allah akan bagi dia faham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada malam ni tuan-tuan ada kitab, kita masuk muka surat 167, bab berkaitan dengan menjaga lidah. Masih kita masuk dalam fasa yang ketiga dalam kitab kita Hidayatus Salikin. Yang pertama adalah berkaitan dengan akidah, yang kedua sedikit perbahasan berkaitan dengan fiqh, dan yang ketiga adalah sedikit perbahasan berkaitan dengan tasawuf. Dan kita masuk pada malam ni adalah bab berkaitan dengan lidah, bahaya beberapa hukum berkaitan dengan lidah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahumma bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah mungkir janji. Yang pertama tu adalah menipu. Lidah ni kena jaga daripada jangan tipu orang. Yang kedua adalah mungkir janji. Engkau pelihara lidahmu daripada menyalahi janji. Maka setiap yang engkau janji itu hendaklah disempurnakan, dan jangan engkau menyalahi janjimu melainkan dengan sebab lemah atau darurat, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi fahuwa munafiqun wa in sama wa shalla man idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana." Rawahu Muslim. Yang kedua adalah berkaitan dengan yang kita tak boleh buat
yang mesti elakkan daripada lidah kita ni adalah mungkiri janji. Sama ada yang kita mungkiri janji itu dengan kawan kita, dengan anak kita, dengan isteri kita, dengan non-Muslim, siapa-siapa sajalah. Bila kita cakap satu-satu benda, kita janji dengan orang nak buat benda tu, maka kita jangan ada unsur penipuan. Dia cebisan kecil daripada tipu lah. Mungkir janji ni dia main jadi tipu lah. Cuma tipu dalam versi janji ni, dia janji nak buat. Tipu hak awal tu dia tak janji pun, tiba-tiba dia tipu terus, dia jadi macam tu. Maka banyaklah kita tengok orang yang mungkiri janji ni dari pelbagai aspeknya. Kadang-kadang dia boleh jadi orang yang buat rumah kita, kontraktor yang buat rumah kita, dia janji kat kita nak buat rumah kita macam ni, nak buat macam ni, nak buat macam ni, nak buat macam ni. Tapi bila dah siap, dia tukar cerita lain pula. Dia kata tak boleh yang tu, yang ni dan sebagainya. Dia minta tambah duit dari segi pembinaan lah. Dari segi kita janji dengan isteri kita, atau kita janji dengan anak-anak kita, nanti ayah nak buat macam ni, nanti ayah nak bagi macam ni, nanti isteri kita janji, tapi akhirnya kita tipu. Janji, kalau kita daripada awal lagi kita niat tak mau buat, dia jadi dosa. Contoh penggunaan insya-Allah apabila berjanji. Katalah orang main, kita janji dengan seorang, kita kata ha insya-Allah. Orang main kenduri, panggil kita main pergi kenduri kahwin. Orang panggil kenduri kahwin ni, walimah ni wajib kita pergi. Orang yang panggil kan, kita pergi. Tapi pada hari yang dia panggil kita tu, kita ingat dah, tarikh ni aku tak ada di sini, aku akan ada luar negara, aku ada program lain. Jadi mungkin aku tak ada di Pulau Pinang, ada di Kuala Lumpur. Mustahil aku boleh main kenduri anak dia ni. Kita habaq, saya ada di Kuala Lumpur, tapi insya-Allah lah kalau sempat program tu habis awal, saya main. Tapi saya tak berani nak janji. Kita cakap macam tu, tapi kita main juga, tak apa. Kalau kita tak main, tak apa. Masalahnya, insya-Allah tu kita kerap salah guna insya-Allah, supaya kita nak lepas diri kita. Boleh insya-Allah, boleh. Okey, baik. Selalunya buat macam tu sebab apa? Sebab dia malas sembang dengan kawan tu. Contohlah jemaah dakwah mai rumah kan, jemaah tabligh kan. Dia kata abang insya-Allah isyak lagi main. Boleh. Boleh isyak, boleh. Dia punya insya-Allah tu tentu insya-Allah apa? Insya-Allah perambat nama dia. Dia tak aku malas tengok muka. Boleh isyak boleh, hari-hari boleh. Padahal tak bi pun. Janji apa? Hamba belah daripada rumah aku. Penggunaan insya-Allah tu tak boleh, dosa, sebab kita mempermain-mainkan insya-Allah. Kita confirm dah tak boleh main, tapi saya tak tahulah sebab saya nak pergi hantar anak saya tuition. Mungkin saya akan semayang isyak dekat Sungai Nibong. Cakap je lah. Dia malas sebab jemaah tu nanti target dia nak pergi rumah dia tiap hari. Dia insya-Allah tu janji yang penting main rumah aku. Tak kena macam tu. Dan bukan semua orang yang janji tu, kebiasaan saya bagi tahu kat tuan-tuan, dua benda akan terpalit pada seorang. Satu, dia akan menipu. Satu, kalau janji tak tepat. Apabila orang tu berhutang. Kebiasaannya, apabila Nabi SAW kerap sangat ulang doa berkaitan dengan hutang ni, sahabat tanya, sebab apa banyak sangat cerita pasal hutang ni? Kerana sabda Nabi SAW, kebiasaan orang yang berhutang, dia akan menipu. Kebiasaan orang yang berhutang, dia akan mungkiri janji dia. Dia kata esok bayar, hari ni bayar, petang ni saya bank in. Duk main macam tu lah. Esok tu dia habaq lah esok, tapi dia tak habaq tarikh bila. Esok tahun depan ke, esok apa tak tahulah. Esok dia dah 13 tahun tak bayar-bayar gitu. Maka orang yang sengaja dengan niat untuk menipu orang, dengan niat untuk mungkiri janji itu pada awal, maka dia ada ciri-ciri munafik. Bukan dia munafik masuk neraka, tak. Ciri-ciri munafik itu ada dekat dia. Maka kalau boleh, elakkan diri kita daripada mungkiri janji yang kita buat pada seseorang itu. Yang ketiga adalah mengumpat. Engkau pelihara akan lidah kamu daripada mengumpat orang, kerana firman Allah Ta'ala, wala yaghtab ba'dukum
بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. صدق الله العظيم. Jangan sesetengah kamu mengumpat terhadap sesetengah kamu. Adakah seseorang kamu suka memakan daging saudaranya yang mati, maka kamu membencinya. Baik. Kesimpulan daripada makna ayat itu bahawa Allah Ta'ala menyerupakan kerja mengumpat itu seperti makan bangkai dari segi haram dan kejinya. Baik. Yang berikutnya adalah mengumpat. Mengumpat ni apa? Cerita pasal kawan kita di luar daripada pengetahuan dia. Cerita pasal kawan kita atau orang lain di luar daripada pengetahuan dia. Kalau dia cakap benda tu benda yang betul sekalipun, ya, kategori mengumpat juga. Contohnya, aku ni bukan nak kata kat hang, dalam duk tak kata tu. Entah dah. Dia tu hak duk tingkat 5 tu bukan nak kata lah, tapi duk kata. Walaupun kita kata bukan nak kata, tu kata lah tu. Senang cerita dia, kalau benda yang melibatkan orang, tak payah cerita lah. Kita cerita pasal kita ada orang je. Hanya yang cerita pasal orang ketiga. Kita ni tuan-tuan, kalau orang cerita benda baik, biasanya kita tak apa minat sangat lah. Kalau orang cerita hak tak syok, kita jadi minat sikit benda-benda tu. Contohnya, orang kata kat kita, hantar dah tu imam tu. Awak cerita tu imam. Tu imam pukul 5.30 dia mai dah masjid. Lepas tu dia semayang qabliyah, dia semayang tahajud sementara subuh. Betul. Lepas tu dia semayang qabliyah subuh. Lepas tu dia semayang subuh. Habis semayang subuh hantar dia buat apa? Dia duduk wirid pula pas semayang subuh tu, tak balik lagi. Lepas tu baca Quran pula 7.30, 7.45 semayang duha pula. Lepas tu dia beli sarapan dekat isteri dia balik. Kita tanya, hang cerita apa ni? Dia mula, hang cerita apa? Aku cerita pasal tu imam lah. Dia cerita ni mana syok. Dia jadi tak ada apa. Dia kata, cerita ni baik tak cerita. Kita je perangai. Kalau cerita buruk, hantar dah. Awak, Pak Haji tu, awak, nikah dua. Allah, saya umpai cerita. Masuk tu. Bantu teh tarik tu. Tikar tu. Gerak isteri dia tidur. Bangun, awak. Ambil goreng, si goreng pataya. Sebab kawan aku baru sedap cerita. Tambah mi pula. Cerita. Saya umpai cerita ni. Yang ni bawa viral. Tu. Sebab kita ni jenis suka hak tak elok. Sebab apa? Sebab hati kita tak elok. Kalau orang tu hati dia bersih, dia suka cerita elok, dia cerita. Cerita tak elok, pasal orang dia tak cerita. Kalau orang boleh cerita dekat kita, cerita tak elok orang, maknanya dia boleh cerita tak elok orang dekat orang. Kalau ada member kita boleh cerita benda tak elok dekat kita, maknanya tak mustahil dia boleh cerita buruk kita ke orang pula. Sebab dia jenis jaja cerita macam tu. Orang-orang macam ni tuan-tuan, dia tak terlepas. Kadang-kadang geng masjid pun ada, geng surau pun ada, geng rempit pun ada, geng doktor pun ada, geng frontliners pun ada, geng semua geng lah. Maksudnya dia tak terlepas daripada semua orang penyakit ni. Sebab tu kita ni bila kita hidup kat dunia ni kena banyakkan istighfar dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang dalam tak sedap kita pergi kata kat orang. Kalau setakat kita kata saja seronok tu pun tak okey dah. Tambahlah kata tu sehingga menyebabkan jadi runtuh maruah orang, jatuh institusi keluarga, jatuh pula bisnes orang jatuh. Kita pergi cerita pasal buruk orang, buruk kedai dia, padahal kita pun tak tahu betul tak betul, semua tak tahu. Janji kita syok cerita je. Sebab tu Nabi SAW menyebut, kafa bil mar'i kadiban ay yuhaddith bi kulli ma sami'a. Cukuplah orang tu boleh dianggap sebagai pembohong kalau dia hanya cerita apa yang dia dengar, dia cerita ke orang. Dia dapat berita, dia sebar ke orang. Betul tak betul? Nombor 2. Hak tu perangai-perangai yang kita kena ubah. Kerana benda-benda tu boleh menyebabkan orang, Allah Subhanahu Wa Taala bahasakan
orang yang mengumpat ni sama level dia macam keji dan buruknya haramnya makan macam kita makan daging saudara kita sendiri. Buruklah perangai itu, haramlah perangai itu, kejilah perangai itu, tapi kita nanti buat. Jadi kita banyakkan istighfar pada Allah SWT. Orang-orang yang kita pernah kata kat dia sehingga menyebabkan jadi macam tu, kena pergi minta maaf balik kat dia. Aku pernah kata kat hang sekian-sekian apa semua macam tu lah. Dalam dunia politik macam tu juga lah tuan-tuan. Hari ni kita nampak macam dia tu salah, rupanya dia tu tak salah. Contoh, hari ni kita nampak dia tu macam tak salah, tapi dia boleh jadi salah. Jadi dunia politik ni kita tak tahu. Kadang-kadang orang boleh buat macam-macam lah. Fitnah orang, nak mengumpat orang ni, orang boleh reka macam-macam, video boleh edit. Ni saya habaq kat tuan-tuan macam ni kan. Saya duduk macam ni, satu benda orang panggil dia green screen. Belakang ni kita bubuh satu tirai atau kain color hijau. Semua benda dalam dunia ni boleh edit. Dan dia buka bawah. Kalau tuan-tuan tengok orang buat gambar macam kereta api jatuh pada atas, orang tu jatuh dalam gaung, dia jalan atas api, dia tak jalan pun, dia jalan atas kayu je, tapi bawah tu ada skrin color hijau. Dia pun boleh ubah semua benda. Tuan-tuan tengok saya duduk macam ni kan, duduk mengejak kan. Kalau orang nak buat pedajai kat saya, orang Pulau Pinang kata nak buat naik kat saya, dia tangkap gambar meja ni, dia terkanyang buang. Kursi dia buang, dia buang motor besar tu, motor bikers tu buang. Lepas tu latar belakang tukar bubuh tepi pantai, batu Feringgi. Lepas tu depan ni buah marka seorang, marka rambut beremang tu, duduk atas tank minyak. Duduk betul. Saya duduk pegang kitab macam ni, macam saya duduk peluk dia. Kita dapat gambar, kita dah korang ajak dia ni, arak janggut dia panjang, ranjau. Tadi dia baru ceramah kat kami dia. Dia boleh pergi duduk dekat situ, dia pergi buat benda tu. Kita kata ceramah Ustaz, aku nak viral benda ni. Forward sini, forward sana, forward sini. Dia pun tak tahu betul tak betul. Rupanya edit. Siapa edit? Ada lah orang-orang edit. Kadang-kadang biasanya orang ni akan kena biasa. Dia public figure, dia kena tahu. Artis ke, ahli politik ke, orang buat nanya kat ustaz-ustaz ke. Sama macam tuan-tuan tengok daripada hari ni lah. Mana punya tangan yang keji dan khianat tu, dia pergi conteng muka-muka pemimpin frontliners apa semua kan. Muka agung lah, YDP agung kita. Lepas tu ada beberapa pemimpin lah, KPM, Datuk Nisham tu, semua-semua lah. Dia pergi lukis. Susah lah tuan-tuan nak lukis potret muka orang kat situ apa semua tu, bukan senang tu. Dia tu berdiri tengah panas berjam-jam. Berdiri tu tak apa, kemahiran tu. Apa perasaan dia apabila semua karya lukisan dia terpaksa cat color putih, hilangkan macam tu je. Allah, sedih dia. Tapi viral tak tahulah. Bila melibatkan YDP Agung ni, yang di-Pertuan Agong ni, dia cepatlah. Saya rasa esok dah boleh tahu lah siapa hak punya kerja tu. Tahu tak tahu tu nombor dua lah. Bangsa apa pun tak kira lah. Perbuatan tu sangat tak baik dan tak bagus. Jadi biasanya yang kena ni siapa dia? Orang yang ada pandangan dalam masyarakat, dia bersuka lah buat naik ke dia. Kadang-kadang buat macam-macam benda. Maka kita hari ni bila kita nak tengok satu-satu benda, nak mengumpat, nak cerita pasal buruk satu-satu orang, tapi kita tak tahu benda tu betul tak betul, dah lah kita mengumpat, kita fitnah dia pula, kita viral pula pasal dia. Allahu Akbar, payah tuan-tuan. Jadi masalah kadang-kadang watak manusia macam tu lah tuan-tuan. Dululah saya cakap umum, ada seorang pemimpin di negara kita ni, masa mesyuarat dia lena. Masa mesyuarat apa tak tahulah, dia lena. Orang tangkap gambar, orang viral pasal dia. Apalah pemimpin tak guna, lena lah apa semua. Tuan-tuan, dia pun satu manusia juga. Memang dia pemimpin. Han tak tahu semalam dia buat kerja apa. Dia pergi tolong orang banjir ke apa ke, 2-3 pagi ke, tidur tak betul. Dia bukan je kita boleh suka hati bila tidur. Siapa-siapa pun lama kata pemimpin macam tu. Jadi janganlah kita cepat viral benda-benda macam tu. Kadang-kadang yang melibatkan maruah orang. Contohnya ada pemimpin-pemimpin negara, bekas pemimpin negara kita satu ketika dahulu, keluarga dia atau anak dia terlibat dengan dadah ke, terlibat dengan ganja ke,
kita dok pergi viral merata semua macam tu. Tuan-tuan, dia tu satu manusia lah. Kadang-kadang anak-anak ni Allah Ta'ala yang hantar main ujian, melainkan dia sendiri isap dadah tu lain lah. Anak-anak ni macam tu lah. Kadang-kadang dia pergi sana, dia pergi sini, dia terpalit macam tu semua. Benda-benda macam tu kalau boleh, kita janganlah cepat viral dekat orang. Dia melibatkan maruah orang tu. Tak apalah pihak berkuasa polis ada, mereka buat kajian. Kalau hang salah, hang kena tangkap. Kalau hang tak salah, mahkamah semua dah settle. Bahagian kita buat kerja kita senang. Sebab kita punya kerja pun tak selesai lah tuan-tuan. Kita punya dosa pun malam ni saja-saja tuan-tuan balik rumah, saja-saja sikat rambut tengok cermin tu, agak-agak kita saja hak tak cerita orang ni boleh lepas ke tak boleh lepas ke. Di akhirat esok lepas ke tak lepas. Kalau kita rasa cerita aku pun tak lepas tau, tak payah kalut pasal orang, BP kat dia, kita doa bagi elok tak kira lah parti politik A ke, parti politik B ke, parti politik C ke apa pun, kalau melibatkan maruah orang, kalau boleh yang benda yang tak kena menang kita jangan sebarkan benda tu. Tetapi kita boleh cerita dekat orang kalau benda tu dia pemimpin dan dia melibatkan satu benda yang mengganggu ketenteraman awam dan sebagainya, yang tu beberapa bab yang kita boleh mengumpat. Dalam Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebut, kita boleh cerita buruk orang dalam beberapa keadaan. Contoh saya beritahu kat tuan-tuan, boleh cerita buruk orang untuk selamatkan orang daripada kemungkaran. Contoh, saya selalu bagi contoh, ada seorang jiran kita tunang dengan satu budak lelaki. Budak lelaki ni hari Ahad dia selalu main bawa nasi lemak, dia pergi beli kat mana-mana, main rumah perempuan ni. Masa tu bapak dia ada semua family, semua bakal mentua semua ada lah. Dia main makan dengan family, dengan bakal kakak ipar dia, saja-saja lah, bila-bila sekali dia main. Satu hari kita duk jogging kat depan rumah kita, nampak budak lelaki ni. Taman sebelah kita ya, jiran kenal duk main masjid bapak dia. Satu hari kita jumpa bapak dia, kita tanya, Haji, baru ni ada budak lelaki main tengok pakai motor Y suku main rumah. Dia kata, yang tu tunang anak. Masa kami duduk di Sungai Petani tu, kami tunang dah. Lepas tu saya kena tukar kerja main sini. Duk ingat ujung tahun ni nak kahwin lah. Kita kata, ada budak lelaki tu. Dia kata, Haji, cek elok-elok tengok. Dulu, masa saya bertugas di hospital Taiping dulu, saya rasa saya pernah tengok dia ni. Kena tangkap OKU. Bukan OKU, orang kena tuduh OKT. Betul, sahabat polis. OKT ni orang kena tuduh sebab dia ni pernah pakai baju color purple. Dia kena gari dengan ramai kawan-kawan dia sebab dia ada kes apakah syabu ke apakah heroin ke apa, hero ke apa, ada dadah ni cerita. Kita kata betul ke? Betul. Kalau tak salah saya, memang saya ingat lagi muka dia ni. Tapi dia duduk di Taiping ke? Dia tak ada lah. Dulu mereka sebelum pindah main duduk Sungai Petani, dia duduk Taiping. Haji cek tengok. Kita cerita buruk orang, dia tu isap dadah semua, cerita kat siapa? Cerita dekat bakal pak mentua dia ni. Kita sebagai bakal pak mentua, kita tak boleh kata, Haji ni pakai kopiah semua, cerita buruk orang ni, tak bagus tau. Mengumpat ni, masuk api neraka. Tak boleh cakap tu. Sebab kita boleh cerita jahat orang, supaya orang terselamat daripada jahat dia tu, cerita, tapi bukan dekat Facebook. Orang yang tertentu sahaja. Pergi kat siapa? Pergi kat dia ni, bila cek-cek, betul. Memang betul. Bukan jauh. Dalam seat motor dia ada syabu 2 paket. Dia lupa. Dia memang supplier yang besar di Sungai Petani. Contohnya lah, alhamdulillah lah, terima kasih Haji Abang awal kat saya. Kalau tidak, habis anak saya, dia pukul lah apa semua. Boleh tak cerita buruk orang macam tu? Boleh. Nombor 2, kita boleh cerita buruk orang ni bila kita nak cari keadilan. Contohnya, suami kita selalu pukul kita, kungfu panda, arak, pukul dengan botol atas kepala, kalah judi, bawa kawan-kawan apa semua. Allah, macam-macam dia pergi buat ni. Kita lari daripada rumah, pergi balai polis. Bagi tahu dekat polis, tolonglah, mata saya lebam, badan saya semua teruk, kena pukul. Saya tak tahu nak bagi tahu siapa, suami saya kurung saya, pukul saya. Cerita semua hak benda tak elok saya suami dia, cerita dekat pegawai tu.
Gawai tu kata kita buat laporan lah. Dia pun duk type semua. Keluar satu lagi polisman yang ketua sikit, dia kata, Puan tak boleh cerita pasal buruk suami puan dekat kami ni. Yang ni kira mendedahkan keburukan dia pada kami. Tak, dalam isu ini tak timbul kita dedahkan kejahatan orang, kerana kita nak cari keadilan. Bila kita pergi kat polis boleh cerita, barulah boleh selesai masalah kita. Atau di mahkamah, kita hakim tanya, suami hang buat apa dekat hang ni, dia apa dia buat, kita boleh cerita tak? Boleh. Di kandang bersalah tu boleh cerita, suami saya pukul saya, suami saya buat macam ni. Magistrate hadu besar tu, hak pakai rambut putih tu kan, dia tulis gitu. Okey, suami ni, lelaki ni memang tak boleh, hang tak boleh keluarga dah, hang kena ceraikan dia, fasah ke apa, dia hukum. Boleh kita pergi cerita macam tu? Boleh. Tapi tempat yang betul. Jangan jahat orang, kita pergi cerita kat orang tak kena mengena. Entah dia tu karut. Cerita kat dia ni boleh selesai masalah? Tak boleh. Yang lebih teruk lagi, tulis dalam internet. Hantar kat internet, tengok dia ni, jam ni, bubur gambar orang semua, cerita jahat orang semua, kata-kata betul. Maka akhirnya benda tu jadi tak betul. Jadi mengumpat, ada kalanya kita boleh cerita jahat orang. Maka orang yang cerita jahat orang dalam situasi ini, dia tidak dianggap termasuk dalam seperti makan daging saudara dia, dan tidak dicela dalam syarak, kerana perbuatan tu perbuatan yang dibolehkan. Tetapi dengan syarat mesti tempat yang tepat, orang yang tepat dan sebagainya. Atau kita nak minta nasihat dekat orang, anak saya macam ni, cerita pasal anak dia semua, boleh tak? Boleh. Bila tahu masalah, baru dia boleh selesai masalah. Kita tak boleh kata, saya takkan cerita jahat anak saya, jahat isteri saya, jahat suami saya, tak cerita ke orang. Yang salahnya mendedahkan apa yang suami dia buat setelah dia cerai. Contoh, yang tu tak bagus. Habis dah cerai, mahkamah semua putus apa semua dah, okey, suami ni dia kurang bertanggungjawab, maka tak bagi nafkah lah apa semua, pukul apa semua, okey, cut off, settle dah, selesai. Habis dah. Isteri ni buat apa? Dia ulang lagi cerita, suami aku tak guna, pergi cerita kat kawan pejabat, cerita tak habis-habis cerita dia. Ketika tu tak boleh dah. Sebab hang cerita kat member hang tu ada masalah apa? Hang cerita kat tempat dia, selesai dah semua benda, yang bercerai dah. Cerai dah. Sebab apa? Tak ada jodoh, tak apalah, alhamdulillah lah, teratur je. Allah bagi izin hidup suami isteri, sekarang hidup berseorangan dah, ada hikmah dia apa semua, cerita betul ya. Biasanya isteri ni hal perangat ni siapa dia? Maklum, maklang, makti, partner, jenis ni, duk perangat ni. Aku masa hang kahwin dengan dia, aku dah nampak dah muka dia macam naga. Hari tu bukan main lagi dia cium tangan hang buat muka macam baik je. Masa dah cerai tu dia cerita, aku masa kita pergi jalan Langkawi tu kan, aku duk tengok dah, memang muka dia, memang mulut dia, mulut puaka tu, mulut longkang tu. Dia boleh cakap dengan aku macam tu lah. Dia boleh cakap macam ni. Duk cerita pasal jahat dia pula. Ada kenduri. Majlis kenduri bekas. Kawan tu dah cerai, sudah dah lah, habis dah lah, cerita apa buruk dia. Hang cerita buruk dia pun ada faedah apa pula. Dia bukan nak kahwin dengan hang tau, kan? Pepatah Arab kata apa? Wa ainur ridha an kulli aibin kalilah. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilah. Kama anna aina sukhti tubdiul masawiyat. Kalau mata tu dah suka kat seseorang, semua dia buat jahat tu akan kita akan nampak baik. Kalau hang suka apa orang, dia tu baik ni, dia buat jahat apa pun, kata dia tu pemimpin, dia buat jahat apa, orang suka kat dia. Kata dia tu pasangan kekasih, macam-macam benda dalam salah jahat dia buat, dia itulah bagus untuk kita. Sebab apa? Sebab hati bila dia dah suka, mata tu akan tertutup keburukan seseorang. Tapi kalau kama anna aina sukhti tubdiul masawiyah, kalau hang geram, kalau hang tak suka kat dia, semua benda pasal dia kita jadi tak suka. Katalah kawan tu pakai motor Honda Wave 110 color orange, motor tu kalau dia tengok motor orang boleh ludah. Honda ni motor dia apa? Tu ludah lah, tu motor orang lain yang ludah apa? Tak digeram.
Apa benda dia tu buat baik terus mana pun, maka mata bila hati dah tak suka, semua kebaikan orang tu akan tertutup. Macam tu tak betul kita ni. Kita suka kat dia, jahat dia pun kita rasa bagus. Kalau kita tak suka kat dia, dia buat baik pun kita rasa tak bagus. Tu tak bagus ya. Sebab tu perasaan cinta ni dia boleh membutakan seseorang. Cinta sayang kita bagi tahu dah. Dia masa tunang hang pun dia duk pukul hang dah. Tak apalah. Dia pukul pun tak apalah. Dia kadang-kadang dia stres, kadang-kadang tak ada duit. Dia dalam dunia ni dia nak pukul siapa? Aku ya dah sayang kat dia. Dia macam tu pula. Kita tengok hang ni gila ke apa? Tak apalah, dia ni aku sayang dah kat dia. Kita kata tak boleh dia pukul hang, nanti lepas kahwin pun dia pukul. Hang dia akan jadi punching bag untuk dia. Dia akan tumbuh hang semua. Tak apalah, biar dia pukul pun. Bukan nak mati pun. Mati pun semua orang nak mati juga. Kita kata, pelik. Kita kata jangan kahwin dengan dia ni isap dada. Contoh dia kata, hang ni isap dada. Dia tak apa isap dada pun tak apalah, nak buat macam mana, ini takdir Allah Ta'ala, kami dah jodoh berdua ni, tunang kami, Allah Ta'ala tunjuk. Nasib baiklah sebelum masa tunang ni Allah dah tunjuk dah kata dia ni isap dada. Jadi aku boleh buat persiapan macam mana aku nak didik dia lepas kahwin dia isap dada. Dia nak juga, kawan tu isap dada pun dia nak juga. Sebab apa? Sukanya pasal. Tapi bila dah bercerai tuan-tuan, semua kebaikan-kebaikan dia tu pernah buat seumur hidup, contohnya kan, suami dia tu lah paling jahat di muka bumi ni, jangan kata apalah. Sebab apa? Sebab dia tak suka kat orang tu. Maka hati-hati kita daripada mengumpat. Boleh mengumpat cerita, tapi dalam certain keadaan dan situasi boleh, bukan semua. Lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyaka wal ghibata fa innaha ashaddu minaz zina fa innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allah alaihi wa inna sahibal ghibati la yughfar lahu hatta yaghfira lahu sahibuha. Takutilah mengumpat, sesungguhnya ia lebih jahat daripada zina. Kadang seorang lelaki berzina dan dia bertaubat, lalu diampunkan oleh Allah terhadapnya, dan orang yang mengumpat itu Allah tidak ampuninya, melainkan orang yang diumpatkan itu mengampuninya. Jadi kalau kita dosa kita dengan Allah tuan-tuan, Allah ni Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hang dosa macam mana Allah boleh ampun. Tapi kalau hang mengumpat orang, menyebabkan maruah orang tu jatuh, menyebabkan prestasi dia kerja jadi murung, jadi macam-macam benda jadi kat dia, hang kena pi kat dia, minta maaf kat dia, baru dia maaf, baru maaf Allah Subhanahu Wa Taala akan settle kita di akhirat. Selagi orang tu tak maafkan kita, selagi itulah jadi susah. Sebab tu kalau hang berzina pun ada ruang untuk maaf. Bukan maknanya Nabi suruh kita zina, tak. Maknanya kalau hang berzina, dia mudah dimaafkan oleh Allah kalau hang taubat sungguh-sungguh. Tapi kalau orang hang mengumpat, kata dia dah meninggal dah, Allah, lagi susah lah tuan-tuan. Kata orang hang mengumpat kat dia tu, dia tak maafkan kita, susah lah kita. Sebab Allah boleh ampun. Kalau benda-benda melibatkan orang ni tuan-tuan, kita kena settle elok-elok. Kita curi barang orang ni, korban ni kan, lembu korban banyak hilang, sumbat dalam kereta 2-3 ekor lembu semua jalan hilang tu. Contohnya kan, orang yang curi tu, katalah dia taubat, lepas 5 tahun 3 tahun dia kena jumpa balik tuan lembu tadi tu. Lembu korban lah, aku curi dulu. Dia kata betul, sekarang aku main ganti balik. Kita tak boleh pakai istighfar saja. Dulu hang dosanya, dah aku curi lembu je banyak ekor, satu bas rapid aku curi. Dia pergi di kandang, bawa bas rapid, curi semua. Ada lebih kurang 20 ekor. Orang bawa orang, dia bawa lembu. Dia tinted penuh aku tu, polis sebentar nak bawa, dia bawa pakai baju macam rapid, relax je. Padahal bas tu pun dia curi malam. Pagi baru bas rapid sedap, dia pergi lempak bas tu dekat Teluk Bahang, dicuri 20 ekor lembu. Lepas kita taubat tu, tak cukup kita istighfar. Walaupun istighfar macam Hafiz Hamidun, istighfar selawat terapi buat album, astagfirullah, suara main sedap, tak boleh juga. Dan tu kena buat apa? Kena pergi minta jumpa brother tu, ni daripada kandang aku curi 20 ekor lembu, sekok 7,000. Curi punya banyak, kawan tu jadi pening, orang dah bank in kat dia. Esok tu orang nak ambil korban, jadi hilang semua benda. Dosa tu kena bayar balik, ganti rugi tu kena bayar balik.
Contohlah kita ambil barang dia tu, harga dia kita curi. Dulu curi motor. Tak curi motor, curi sport rim. Why suku lah. Dia pergi malam-malam, dia buka sport rim. Ataupun kawan tu ikat dekat tiang, sebiji motor dia ambil. Tiang yang tayar yang ikat kat tiang dia tak ambil. Sebab dia tu ingat, dia ikat, dia hang sayang roda pun, dia tinggal roda kat dia tu. Kali semua dia ambil. Kawan tu nak pergi kerja esok, tinggal roda saja. Allah, selalu orang curi roda. Hak ni roda dia tinggal. Berapa harga, ataupun dia curi sport rim. Katalah sport rim satu harga dia 2,000. Depan belakang 4,000. Bila kita dah taubat, kita kena pergi jumpa balik brother tu, kita kata minta maaf sangatlah, aku curi motor hang dulu harga 4,000. 4,000, orang betul lah, aku jadi susah lah lepas hang curi motor tu. Aku kena jual motor aku, tak beli lah, susah lah, aku beli motor biasa je, aku nak pergi kerja jauh, kadang-kadang rosak di jambatan apa semua ni. Tapi tak apalah, kita adik-beradik lebih kurang ya. Kalau kawan tu maafkan, tak apalah. Kalau dia kata tak apalah, benda cerita dulu hang pun dah bagus dah, alhamdulillah lah, tengok pakai kopiah main ceramah apa semua ni, hang bagus macam ni pun tak apalah. Duit aku 4,000 yang hang yang hilang tu, kok mana pun hang kena bayar juga kat aku. Dia kata tu, maka wajib bayar. Wajib bayar dia. Kalau dia kata tak apalah, tak payah bayar, lebih kurang kita member-member ya, tak apa. Kalau dia kata wajib bayar, bayar. Kalau mati tak bayar, maka duit 4,000 tak boleh difaraid lagi sebelum bayar hutang. Selesai semua hutang semua selesai, baru dia step kedua faraid. Maka dia sangkut di akhirat, dia jadi hutang ke akhirat esok. Cerita ada tuan-tuan, jangan cari besar. Duit melibatkan duit orang, barang orang, maruah orang apa semua ni, settle bagi elok. Sebab benda melibatkan dosa kita dengan Allah, dia lebih mudah dimaafkan berbanding dengan dosa kita dengan sama manusia. Dan lagi sabda Nabi SAW, marartu lailata usriya bi ala qaumin yakhmishuna wujuhahum bi adhafirihim faqultu ya Jibrilu man haula'i faqala haula'i alladhina yaghtabuna an-nas wa ya'aqabuna fi a'radihim. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Aku telah berlalu pada malam Isra' dan beberapa kaum yang menggaru-garu sekalian muka mereka dengan kuku. Maka aku bertanya, wahai Jibril, siapa mereka? Mereka adalah orang yang mengumpat manusia dan menjatuhkan maruah manusia. Kata Nabi SAW, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang tutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aib dia di dunia dan di akhirat. Kalau benda-benda salah tu melibatkan apa-apa benda salah orang lah, kita kalau boleh kita sembunyikan benda tu lebih baik lah. Kalau kita tahu pun jangan cerita ke orang. Dia personally main habang kat kita, aku macam ni masalah, aku macam ni. Kita yang terima masalah tu cerita ke orang, hantar tak dia ni, dia main cerita kat aku, isteri dia macam ni, suami dia macam ni. Jangan buat macam tu tuan-tuan, kerana dia melibatkan maruah orang. Saya selalu cerita kat tuan-tuan, kalau kita jumpa isteri orang, suami orang dengan lelaki lain atau dengan perempuan lain, jangan cepat-cepat tangkap gambar hantar dekat suami dan isteri dia. Jumpa, tanya dulu siapa dia ni. Mungkin dia tu sepupu dia, mungkin bekas bos dia ke, saja sembang ke apa ke, tak tahu. Cerita dulu. Dia kata, hang aku kenal suami hang orang bagus. Tapi aku tak tahulah hang sembang lelaki ni siapa dia. Dia kata, yang ni bekas cikgu aku pensyarah masa kami kat universiti dulu. Dia main dengan isteri dia pergi tandas lah. Jadi memang kami duduk 3 orang tadi. Nampak? Kalau kita cepat, dia jadi masalah rumah tangga dia tu. Sabar dulu, jangan cepat. Walaupun betul dia pergi sembang dengan perempuan mana ke, lelaki ni duduk sembang dengan perempuan mana, kita cakap dia elok-elok. Dia tahan buat jenis macam ni lain. Kalau boleh hampir menikah elok-elok apa semua. Jadi tak mau, kami tak syok duk tengok macam ni semua, cerita kat dia. Tapi kalau melarat sampai berzina dan sebagainya, tu tindakan lain lah. Kalau mula-mula nampak, jangan viralkan atau jangan pergi cerita buruk orang, maruah orang pada orang lain. Adakah benda ni menyebabkan kita tak boleh tegur orang? Boleh tegur orang, tak ada masalah. Tengok dia buat macam mana. Contoh sebagai kita tuan-tuan, ada banyak di negara kita ni kadang-kadang kan, orang-orang suka buat macam-macam lah, video merepek-merepek lah, nak kata laki pun tak laki, nak kata perempuan pun tak perempuan.
duk pakai pelik-pelik macam tu. Dia sendiri yang mendedahkan maruah dia depan orang, dia sendiri yang buat benda-benda tak elok macam tu. Maka dia open, semua orang nampak, maka teguran kita open, tak apa, tak ada masalah. Dia tak timbul isu menjatuhkan maruah orang, sebab dia sendiri dah buat benda tu open dah. Melainkan benda tu dia buat tertutup dalam rumah dia, siapa pun tak tahu. Rakaman CCTV tu tersebar, kita ambil rakaman tu pergi tegur secara umum baru tak boleh. Setakat kita buat macam tu, dia buat secara umum, kita tegur secara umum, boleh, tak apa, tak ada masalah, sebab dia tak melibatkan jatuhkan maruah dan sebagainya. Kalau benda tu dalam rumah orang, kita tak boleh pergi skodeng rumah orang, cerita jahat orang macam tu. Okey, makna mengumpat. Oh, ada kat bawah ni 6 tempat dia haruskan mengumpat tu, dah kita tengok lagi. Baik tuan-tuan, saya nak cerita sikit kat tuan-tuan berkaitan dengan korban sikit lah, beberapa minit kita ada. Tuan-tuan yang masuk korban tahun ni, masjid kita buat aja, buat berapa ekor? 13 kambing. Ni setakat saya duk tanya, ni lah masjid paling champion sekali. Orang tak berani buat sebab SOP kan, banyak benda tak boleh ramai, tak apalah, ala kulli halnya. Kalau tuan-tuan tak masuk kat masjid dah penuh, banyak masjid tak buat, boleh tak saya cadang kat tuan-tuan, jangan tak buatlah tahun ni korban. Pergi carilah online ke, Syria ke, buat di Palestin ke. Kalau ada kat Pulau Pinang, utamakan dululah. Tak ada ustaz, orang tak mau ambil dah penuh, tak apalah. Tuan-tuan, jangan tak buat. Korban ni satu benda sunat muakkad, sangat dituntut. Tapi jangan sampai kita tak buat korban. Yang tu kira leceh sangat lah. Tak main lah tuan-tuan, pelan-pelan kita boleh cari duit, hantar, insya-Allah Allah hantar balik rezeki kat kita tu semua. Jangan takut korban ni. Kita duk ingat korban ni untuk sesetengah orang. Kalau kita tak buat pun tak apalah ustaz, saya pergi tolong-tolong tu pun kira besar dah. Tuhan dikira saya bagus juga. Tolong tak tolong juga, korban kena buat juga. Jangan esok Allah persoalkan kita banyak benda. Hang boleh beli barang online beribu-ribu, sambil duk belek macam ni ya. Tak tekan, tak tekan, beribu beli. Padahal korban tu tak mahal mana pun. Esok kalau Allah tanya, sangkut kita tuan-tuan. Kalau boleh, jangan. Ada masa lagi, tuan-tuan buatlah korban. Nombor 2, tuan-tuan yang masuk korban, sepatutnya hari ni sebelum maghrib tadi, Nabi SAW sebut pada kita, apa dia? Wa idza arada ahadukum an yudhhiya, ikan idza ra'aitumul hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang masuk panggu korban dan dia teringin nak buat korban, dia masuk panggu korban dan dia melihat anak bulan Zulhijjah. Masuklah malam ni 1 Zulhijjah dah. Siapa yang masuk 1 Zulhijjah, 1 Zulhijjah malam ni ke 30 hari ni, esok kan, dan lagi lah tuan-tuan, esok. Tuan-tuan yang masuk hari ni start 30 lah. Tuan-tuan yang masuk korban, tepat hari ni, alhamdulillah. Tuan-tuan masuk korban sebelum maghrib esok, tuan-tuan potong kuku bagi rapat elok-elok, rambut tu bagi pendek elok-elok, dan apa-apa bulu di badan yang kita nak pendekkan, tuan-tuan pendekkan siap-siap. Kalau boleh 10 hari ni jangan sentuh kuku dan rambut. Maknanya jangan potong kuku, jangan gigit kuku, jangan potong rambut dan apa bulu-bulu, jangan badan, jangan biar situ je. Kita azan dulu lah. Boleh? Kata oi. Sebab apa? Antara benda sunat yang ditinggalkan oleh ramai orang yang masuk korban, benda ni, potong kuku dan rambut. Kalau boleh malam ni ke esok ke, tuan-tuan buat apa? Potong siap-siap. Rambut tu kalau boleh pendek lagi bagus. Buat macam balik umrah kan, buat 1 ke, buat 2 ke, bagi rapat gitu sikit. Dan 10 hari tu kita tak payah sentuh rambut kita. Sebab apa ustaz? Sebab ini nama dia special case.
Kalau dalam 10 hari ni berlalu hari Jumaat, tak disunatkan kita potong kuku apa semua, tak, biar je. Sampai bila? Sampai lembu yang kita masuk korban tu dikorbankan. Ada 3 hari kan. Hari tasyrik tu kita boleh, sepanjang 3 hari tu kita boleh buat. Kita tak tahu lembu kita nak sembelih bila. 10, 11, 12, 13 tu, 3 hari tu ada masa lagi tu sembelih. 13 asar tu last. Azan maghrib 13, masuk 14 tak boleh korban dah. Kalau hang dan sembelih pukul 5, proses melapah semua tu tak apa. Lepas maghrib tu tak apa. Jadi sembelih tu sebelum maghrib. Kita kena tanya dekat orang yang kita masuk korban, lembu saya korban bila? Kami buat korban raya kedua. Lembu haji, lembu yang ketiga, lebih kurang pukul 11 ke tu. Maka raya kedua, lembu kita dah dikorban, lepas zuhur contohnya, baru potong kuku. Apa hikmah dia? Sebab bila orang masuk korban, 2 benda besar dia dapat. Satu, masa lembu tu disembelih, darah akan pancuk keluar. Kata Nabi SAW, darah tu sebelum sampai kat bumi, tuan-tuan, lembu tu kita telangkup ni bagi dia tidur ke bawah. Nombor 2, jarak tengkuk dia dengan lantai tu, dengan tanah tu tak jauh. Nombor 3, bila sembelih, darah tu mercik. Maknanya nak sampai ke lantai tak lama, sat je. Sebelum darah tu kena dekat bawah tu, Allah ampun semua orang yang masuk korban tu. Jadi Allah ampunkan dosa orang tu seolah-olah semua kuku kita, rambut kita pada hari tu kita potong, sekali serentak kotoran kita ke, dosa kita ke, dosa zahir, dosa batin, semua jatuh serentak. Hadis tu riwayat Imam Muslim. Kalau tuan-tuan masuk, tuan-tuan tolong buat. Esok ada lagi. Kalau tuan-tuan nak masuk online ke, hantar telefon mana-mana, tuan-tuan tolonglah masuk. Dan kalau boleh potong kuku siap-siap. Baru ni RTM ada rakam radio Mutiara FM. Dia main di sekolah, di surau sekolah, dia rakam saya buat ceramah 2 hari. Siaran hari Khamis pada hari Arafah tu, 9 Zulhijjah 10 pagi, siaran khas tentang Hari Raya Korban. Saya dah cakap dalam tu, hari Khamis 10 pagi dan hari Jumaat masa Hari Raya tu pukul 10 pagi di radio. Mereka akan siar 2 hari ceramah. Dan saya ada rakam khas. Selepas tu dia kata, DJ tu kata, Ustaz penerbit tu, sekarang Ustaz cakap pasal apa, potong kuku tu. Saya cakap lah. Mereka kata mereka akan siar. Tapi saya pun tak dengar radio. Tuan-tuan dengar ada tu dia? Tak tahu lah. Saya pun tak dengar radio saya. Kami tengok drama TV je. Contoh, dia siar, dia ulang macam tu lah. Supaya peringatan untuk kita. Siapa-siapa dalam family kita, boleh tuan-tuan habaq dalam grup family, grup kita, ada grup pejabat semua. Siapa masuk korban, tolong potong kuku pasang bagi elok-elok. Supaya tahun ni kita masuk panggung korban tu ada sedikit kredit pahala tambahan, lebih mirip kepada apa yang diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari raya korban juga, itulah benda yang paling disukai oleh Allah, tumpahkan darah. Dalam semua orang yang buat kerja tu, ada orang yang urus kemah, ada orang yang tu, ada orang bancuk ayak, ada orang sponsor makan, semua tu bagus. Tapi dalam semua orang buat benda baik, tidak ada amalan yang paling disukai oleh Allah pada pagi hari raya korban adalah orang yang sembelih. Maknanya orang yang masuk panggung korban tu pada hari tu yang buat korban, dia itulah orang yang paling champion, paling bagus, paling Allah suka kat dia. Tak mahal tuan-tuan. Dah penuh, tuan-tuan tengok 350 ada, 400 ada, 500 ada. Bolehlah sikit-sikit gitu tuan-tuan. Ingin buat malu ke orang. Orang luar negara kadang-kadang mereka buat korban. Kita jadi kena buat juga lah. Kalau boleh cari satu ruang korban. Jangan anggap korban ni orang masjid saja. Nampak geng janggut, nampak buatlah geng sarban. Kami tak pakai sarban, kami biasa ya. Tak pakai sarban pun buat juga. Orang kata tu
serban sahaja. Okey, itu saja tuan-tuan saya nak abang. Itulah. Dia sebelum 1 Zulhijjah. Esok 30 Zulqa'dah last. Jadi maghrib esok masuk 1 Zulhijjah. Jadi sebelum maghrib esok tuan-tuan clear semua benda. Pagi esok ke petang ke sebelum azan lah tuan-tuan pergi. Katalah tuan-tuan tak dan potong, jadi panjang sangat lah pula nak simpan 10 hari tu kan. Jadi bila potong tu taklah nampak panjang sangat. Kita jagalah kebersihan dalam 10 hari tu, jaga bagi elok. Rambut kita pun tak panjang sangat 10 hari dah. Tapi kalau kita tak potong sekarang, jadi panjang sangat pula dengan kuku tu. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi.